Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Habit yang kita kadang-kadang tak sedar, antaranya ialah berjaga malam. Kita buat perkara yang menjadikan kita leka. Apa yang saya nak ceritakan ni adalah suatu kejadian yang dah lama berlaku. Masa saya belajar di UiTM. Masa tu balik cuti. Saya tak ingat cuti SEM atau balik hujung minggu. Zaman tu internet masih guna dial-up connection. Masa tu komputer di rumah diletakkan di bilik. Saya leka dari pukul 10. Ingatkan kejap, sekadar buka sekali lalu, tengok apa yang menarik. Jadi leka. Sedar-sedar dah lewat malam, dah tengah malam. Masa tu ibu dan ayah tidur di ruang tamu. Lampu depan dah pun tutup. Hanya lampu bilik saya yang terpasang. Pintu tu saya biar terbuka. Tengah leka baca satu kisah pasal sebuah band. Kalau tak silap, masa tu tak boleh buka YouTube sebab YouTube masa tu untuk sebuah internet dial-up connection tak berapa kuat. Masa tu pun YouTube masih di peringkat awal lagi. So memang tak boleh buka lagi lah. Mata dah mula berpinah, tapi kelekaan membuatkan saya terus duduk di depan skrin yang terang tu. Tiba-tiba dengar satu suara. Hello. Saya kenal suara tu. Itu macam suara ayah. Disebabkan tahu ayah tidur depan, tentulah suara tu kena datang dari arah depan dekat ruang tamu. Dan saya ingat mungkin ayah tegur atau sekadar panggil, nak bertanya buat apa lagi tak tidur ke. Tapi kepala saya toleh ke kanan. Sebab suara tu bukan dari depan, bukan dari luar bilik. Suara tu dari arah tingkap. Betul-betul dekat dengan katil double decker. Masa tu saya guna katil double decker. Fikiran dan mata saya tak boleh proses apa yang saya sedang lalui. Ayah dekat depan, mestilah panggil dari sana, tapi dengar dekat tingkap. Serta-merta berderau. Tangan lepaskan mouse. Terus bangun dari meja komputer. Saya terus pandang arah tingkap. Tunggu kalau ada lagi panggilan. Tak ada. Terus saya toleh keluar. Tengok ayah dengan ibu elok di ulit mimpi. Saya cuba fikir betul-betul. Betul ke apa yang saya dengar tadi tu? Saya terus tutup PC. Tapi nasib tak ada apa-apa bunyi lagi. Capai bantal, lampu bilik saya biar buka. Saya terus tidur dekat ruang tamu. Keesokannya saya terus cerita dekat ayah dengan ibu. Perkara yang lebih kurang sama pernah berlaku beberapa tahun sebelum tu. Sama juga, saya depan PC tengah malam. Lepas tu PC letak dekat ruang tamu, tak jauh dari TV. Yang ibu tidur dekat ruang tamu, tak jauh dari saya. Ayah kerja malam, tinggal saya berdua dengan ibu. Masa tu adik di sekolah asrama. Tengah leka depan PC,
Tak semena-mena bunyi kunci seperti digoncang. Saya terkejut, saya terus pandang dekat arah bunyi tu. Kunci memang ada dekat lubang kunci dekat pintu belakang. Jarak tak jauh pun. Rumah bukan besar mana pun. Apabila takut, apabila terkejut, perasan tak? Kita akan alami satu macam aura atau percikan cahaya dekat sekeliling mata kita. Bila adrenalin tu banyak dalam badan kita, terus kita rasa berdebar-debar, berpeluh, rasa alert tu, mata tu terus rasa segar. Saya tenung kunci tu, tak bergerak langsung. Mana mungkin merepek. Bunyi tadi tu kuat dan jelas. Saya mungkin tahan mengantuk, mata dah kering dan penat, tapi saya bukan bekak. Bunyi tu jelas, bunyi kunci satu gugusan bergema rincing seperti digoncang. Saya pandang ibu dekat bawah. Sah-sahlah dia tak dengar. Saya saja buat bodoh. Nasib baik bunyi tu sekali je. Saya tutup komputer, saya masuk bilik, saya terus tidur. Mungkin tu perasaan je. Masih lagi di rumah ibu dan ayah. Bukan saya yang terkena, tapi adik. Masa tu saya buangan UiTM yang menganggur tunggu tawaran atau temuduga kerja kerajaan. Adik masa tu pelajar UiTM. Saya dan adik masa tu jaga malam. Adik di bilik kami berdua di depan menghadap laptop. Saya pula dekat bilik nombor 3, bilik belakang dekat dengan dapur, menghadap saya punya PC. Pada masa ni rumah ayah dah renovate. Sebelum ni bilik nombor 3 tu tingkap dia terus menghala ke laman belakang. Jadi laman belakang tu dah diubah suai jadi dapur yang baru. Jadi rumah tu jadi panjang sikit lah. Jadi pada masa tu bilik tu memang tempat simpan barang. Jadi saya set up saya punya PC yang saya bawa dari UiTM. Jadi bilik tu jadi tempat lepak saya. PC lama yang saya guna, yang saya cerita tadi tu, masa tu dah jual rasanya, tak pun buang. Masa tu ayah kerja malam, ibu tidur di ruang tamu. Dia memang suka tidur kat situ, sejuk sikit. Masa tu dah lewat dalam jam 1 atau 2 lebih. Saya masih belum mengantuk lagi. Masa tu ayah baru pasang Streamix, YouTube dan download. Itulah agenda masa tu. Setiap hari, pagi, petang, siang, malam. Rutin seorang penganggur. Tengah leka menghadap PC, tiba-tiba mata tertangkap satu lembaga memandang saya dari di celah pintu yang saya tak tutup rapat. Terus saya mencarut adik saya rupanya. Saya pun, apa hal kau ni tiba-tiba? Saya sikit marah. Muka dia saya nampak lain macam. Dia kata berkali-kali dia panggil saya, tapi saya tak dengar. Mestilah, saya masa tu tengah pakai headphone. Dia terus cerita yang dia dengar ada orang macam nak buka pintu grill depan. Kami pun berjalanlah ke depan sambil dia bercerita, bisik-bisik. Dia ingat ayah balik. Mungkin dia balik sebab lapar ke, sakit perut ke apa. Dia pun tinjau lah dekat tingkap bilik. Tingkap bilik tu betul-betul menghadap ke pintu. Tak ada sesiapa. Walaupun pada masa tu rumah baru siap diubah suai, tapi pagar belum lagi dipasang. Lampu bilik kami tu dah tutup, memang adik tutup. Tapi lampu posh, lampu luar memang pasang. Adik buka lampu bilik sebab dah cuak.
Saya pun terfikir siapa. Cuak jugalah berdebar-debar. Saya berani dengan diri. Saya jenguk luar tingkap. Memang tak ada sesiapa. Bunyi apa pun tak ada. Saya pun kononnya nak pergi siasat. Saya ambil batang dumbbell. Walaupun takut apa-apa kan, saya keluar. Saya dengan adik, saya suluh dekat celah-celah pasu dekat jalan, atas bumbung. Tak ada apa-apa. Mungkin anjing. Mungkin lah. Pada 2012, saya dan keluarga tunang, sekarang dah jadi isteri, bercuti ke JB dan Singapura. Kami menginap di sebuah hotel di JB. Saya sebilik dengan abang ipar. Dia dah tidur. Awal lagi masa tu, dalam pukul 11 lebih. Lepas wish good night dekat tunang, mata terkebil, tak tidur lagi. Berangan malam sebelum tu, saya tak boleh tidur sangat sebab terganggu. Ada anak-anak kecil yang keluar masuk dari bilik berdekatan situ. Jadi malam tu pun sama juga, ada bunyi-bunyi diorang keluar masuk. Saya pun tak tahu kenapa diorang riuh rendah sangat. Tiba-tiba terdengar suara ada orang panggil nama saya dari luar. Saya kenal suara tu. Suara tunang saya. Mungkin ada benda yang nak dia bagi ke apa, ada benda tercicir. Saya tak fikir panjang. Saya bangun dari katil. Terus saya tinggal dekat lubang intip pintu. Tak ada siapa. Saya ingat dia nak bergurau ke apa ke. Saya terus buka pintu. Saya pandang kiri kanan. Saya dah rasa pelik. Masa tu tak nak pula keluarga yang selalu keluar masuk bilik tu lalu lalang. Hantu juga ke. Saya terus tutup pintu, tutup lampu. Saya tidur berkelubung. Jadi itulah 3 perkongsian cerita saya pada kali ini. Terima kasih kerana sudi mendengar. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.